So, sesi ni kita akan sambung lagi subjek kita pendidikan kesihatan dalam unit jaga diri, sihat emosi. Okey. Okey, dekat dalam unit ni dia ada satu tajuk tu iaitu salah siapa Dia tunjukkan dekat kita betapa banyaknya masalah-masalah seperti pembuangan bayi, kes HIV, remaja jahil pendidikan seks, ponting sekolah, DVD cetak rompak, DVD lucah dan sebagainya. Banyak Maksudnya dekat sini apa yang dia nak cakap ni, banyak-banyak masalah ni, salah siapa? Siapa yang bersalah sebenarnya? Okey. Tapi kalau untuk jelas lagi sebenarnya salah pelakunya lah, okey. Pelaku yang melakukan kesalahan tu. Tetapi sebenarnya apa yang mendorong dia nak cerita apa yang mendorong kepada berlakunya kejadian-kejadian tersebut. Okey, dalam buku teks tu dia ada bagi beberapa gambar lah, gambar tu tentang situasi dan ambil peduli Apa situasi tu maksudnya keadaan waktu itulah. Okey, kat sini cerita pasal Haziq menghadiri ceramah berkaitan isu sosial. Antara gambar yang dipaparkan ialah situasi-situasi yang mendorong kepada berlakunya tingkah laku seksual. Haikal merancang untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada rakan-rakan sekelasnya. Okey, baik. Apa yang Haikal pergi ceramah ni, Haikal pergi ceramah pasal uh, isu sosial. Tapi sebenarnya bukanlah isu sosial itu sendiri. Dia dekat sana, dekat ceramah tu lah. Dekat ceramah tu Haikal ni diberikan penerangan tentang mengapa isu sosial itu terjadi. Okey, baik. Kenapa Kita akan tengok kejap lagi. Okey, baik. Kenapa isu sosial tu terjadi? Baik, tengok ni dalam contoh yang dibagi ni dalam lift ataupun tangga Berseorangan bersama individu yang tidak dikenali dalam kawasan yang tertutup atau sunyi amatlah berbahaya. Kenapa bila berseorangan ini awak terdedah kepada serangan seksual, culik, bunuh ugut dan sebagainya. Baik. Kenapa Apa masalahnya kalau berseorangan? Kalau kita tak ada orang. Itulah datangnya awak kena peka. Sebab itulah diberikan penekanan terhadap peka. Kenapa kena peka? Peka terhadap situasi, okey? Bila awak peka terhadap situasi, apabila awak berada dalam keadaan yang mana awak berseorangan di kawasan-kawasan seperti ini, contohnya ni dalam lift, kat tangga ataupun di kawasan belakang bangunan, di lorong-lorong, ini menandakan awak tidak peka terhadap keadaan sekeliling awak. Dan sekiranya terdapat individu yang berniat jahat di kawasan itu, awak amatlah terdedah kepada mereka. Bila awak terdedah kepada mereka, dah tentulah dia ni orang jahat. Yang kita pula seorang-seorang kat situ. Ia seperti memberikan pepatah yang mengatakan, kucing mana yang tak nakkan ikan. Kucing mana yang tak makan ikan. Okey, macam itulah. Okey. Apabila adanya pemangsa-pemangsa macam gini, kita satu je yang menyebabkan kita kena berhati-hati ni kerana kita tak tahu pemangsa itu siapa sebenarnya. Mungkin dia dalam pakaian yang sopan, nampak seperti seorang pakcik yang baik, namun awak janganlah terpedaya. Okey, janganlah terpedaya. Apabila awak berada di tempat-tempat seperti ini, sesiapa sahaja boleh menjadi pemangsa awak. Pemangsa ya. Kerana apa ya, kanak-kanak ya. Awak kanak-kanak. Sekuat mana pun awak,
awak tetap seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ni keupayaannya terbatas. Baru-baru ni keluar dalam berita, bukan kanak-kanak dah. Orang lelaki umur 20 tahun. Waktu tengah berjoging, kena colik dan diliwat. Baik, perkara itu bukanlah perkara yang joke, bukan main-main. Umur 20 tahun pun kena colik dan kena liwat. Bayangkanlah kalau awak berumur 11 tahun. Apalah yang awak boleh lakukan? Sekiranya awak berada dalam keadaan ini, cepat-cepat carilah penyelesaian, iaitu pergilah ke tempat-tempat yang ramai orang. Janganlah berseorangan. Okey? Apabila berada dalam tempat-tempat macam ni. Seterusnya, kat sini. Dalam bilik air. Dia bagi situasi dalam tandas. Dalam tandas ada pekerja pembersihan sedang bekerja. Apa yang sedang berlaku dia sebenarnya ni? Apabila dalam tandas perempuan pula tu. Tandas perempuan ada pekerja lelaki. Ini sebenarnya mendorong kepada uh, menaikkan, mungkin memberikan si lelaki ini ruang untuk melakukan jenayah seksual. Nampak tak pandangan dia arah ke mana? Dia nampak, dia melihat kepada punggung wanita tersebut. Tapi mungkin ini sekadar gangguan seksual secara penglihatan sajalah. Namun sekiranya awak berseorangan di sini, dua orang ni tak ada, agak-agak risiko apa yang awak akan hadapi? Sebab itulah pentingnya awak kena fahami situasi dan ambil peduli, ambil pot lah, bahasa mudahnya ambil pot. Kenapa jangan pergi tandas sorang-sorang? Kalau di tandas luar lah. Tandas dekat dalam sekolah ni tak apa lagi, masih lagi terkawal. Kalau di tandas awam sana, kenapa jangan pergi sorang-sorang? Ah, Sebabnya memang ada pemangsa-pemangsa macam gini. Walaupun sebenarnya dia ni bukan pemangsa, tetapi apabila dipersembahkan dengan peluang seperti ini, berseorangan seorang lah, dia pastinya akan tergoda juga ke moral dia ni. Dia punya conscious, kesedaran dia ni juga pasti akan tergoda. Mungkin kalau tiba-tiba dia setan banyak ke apa kat situ tu, hasut dia tengok awak pula tengah berseorangan, kena pula nanti nasib tak baik berpakaian yang mencolok mata. Tengok apa yang akan berlaku. Dia mungkin akan menyebabkan awak terdedah kepada risiko rogol ke, liwat ke, gangguan seksual lah. Biasanya seperti itulah gangguannya. Okey, tengok gambar yang bawah ni pula. Gambar tengah sesak-sesak. Biasanya berlaku dalam bas, dalam LRT, KTM tu, dalam stadium, apabila kita nak keluar atau masuk ke stadium. Baik, perkara ini sebenarnya bukanlah baru, berlaku daripada zaman dulu lagi dah. Apabila bersesak-sesak ni, pasti ada orang yang akan mengambil kesempatan. Cumanya, sebagaimana mereka ni yang pemangsa seksual ni nak ambil kesempatan, awak juga sepatutnya kena peka dan cari jalan untuk mengelakkan daripada diambil kesempatan. Baik. Macam mana kalau dah tengah sesak macam mana cikgu cubalah cari tempat-tempat yang di mana ada orang boleh memerhatikan awak, ataupun letakkan uh, tangan ataupun pandang jerit saja. Apa ni nak pegang-pegang ni? Tak boleh. Jerit saja. Apabila awak dah bersuara, yang pengambil kesempatan ini, orang yang mengambil kesempatan ni pasti akan apa? Terperanjat, dan mungkin dia akan berhenti melakukan benda tu, ataupun lebih teruk lagi, lebih baik lagi, dia akan diberkas oleh orang-orang lain yang ada dekat sini. Nampak? Sebab apa? Kalau sekiranya awak diam, pertama sekali penjahat ni mungkin akan ingat awak suka berlakunya perkara itu. Seterusnya, mungkin dia ingat awak takut. Apabila awak takut, bermaksud awak merupakan mangsanya yang ditunggu-tunggu. Baik. Uh, cuba untuk fahami, ambil pot, ambil peduli situasi awak.
Ambil peduli. Sebab apa? Apabila awak tahu situasi awak macam mana, awak tahu untuk bertindak macam mana. Kalau dah sesak macam ni, carilah ruang kat belakang ke, jauh daripada orang ni. Okey, baik. Itu saja untuk sesi kali ini. Nanti jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi dalam Google Classroom awak. Okey? Assalamualaikum. Salam sejahtera.